Salam sejahtera, Anda kini bersama saya Ramona Aming dalam Berita Sabah, edisi 9 April 2022. Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau menegaskan kestabilan politik negara akan terjejas sekiranya rang undang-undang RUU anti lompat parti tidak diluluskan. Ahli Parlimen Tuaran itu berkata ia juga boleh mengundang kemarahan rakyat menyebabkan mereka hilang kepercayaan dan tidak turun mengundi pada pilihan raya akan datang. Bila ada orang yang menang itu belum tentu lagi dia akan bertahan dalam parti asal dia. Jadi itu politik tidak stabil, itu satu. Yang kedua, apabila dia keadaan begini, rakyat sendiri pun tidak akan turun mengundi. Sebab rakyat pun fed up. Ya, sapi mau undi lepas itu lompat. Kemudian dia lompat, dia lari. Jadi baik duduk di rumah saja. Ya, jadi itu pesan dia. Jadi sebab itulah kita mau pasti MOU kita pun terkesan juga. So ini satu perjanjian. Kita mau supaya semua pihak menerima ini, terutama sekali dari pihak kerajaan. Sebab kita mengatakan, kita ada MOU, ya, ini syarat kita untuk tanda tangan. Dan kita laksanakan teruskan. Beliau berkata demikian ketika diwawancara dalam Bual Bicara mengupas rang undang-undang Akta Anti Lompat Parti bersama Presiden APCO secara langsung di Facebook Berita Sabah semalam. Sementara itu, Madius turut menyeru parti-parti politik bekerjasama mengkaji draft dengan teliti dan memberi pandangan masing-masing sehingga terbentuknya RUU tersebut. Sebab ini adalah satu perkara yang sangat penting bagi negara kita, di mana hari ini ya dengan wujudnya media sosial dan sebagainya tidak mungkin ada satu parti politik yang boleh menubuhkan kerajaan secara bersendirian. Dia memerlukan sumbangan ataupun kerjasama daripada parti-parti yang lain. Seterusnya, Ahli Parlimen Tuaran Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau bukan sahaja memberi inspirasi kepada rakyat, malahan kepada tenaga pengajar yang berada di Tadika IV, Kyulu. Pemilik Tadika IV, Jacqueline Munsing berkata, kehadiran Madius ke Tadika ini sangat dihargai dan memberi motivasi kepada seluruh tenaga pengajar. Pemimpin begini sanggup turun tengok kami punya tempat biarpun kecil, tidak gah macam mana pun, sanggup turun tengok, mesra betul dengan masyarakat. Dia tidak tengok orang. I say Dato' is very good, very nice person. I'm salute to him, very salute. Tengok dia bagi inspirasi, tambah kami bersemangatlah. Jacqueline berkata demikian ketika ditemui semasa kunjungan Madius ke Tadika itu baru-baru ini. Katanya Tadika ini juga turut mempelawak kanak-kanak istimewa untuk belajar bersama. Kami ada juga kanak-kanak yang istimewa, terutama sekali ada beberapa orang, ada speech delay, ada autism, ada ADHD. Itu makanya kenapa saya bersemangat, sebab saya mau bantu kanak-kanak ini. Beliau yang juga salah seorang tenaga pengajar memaklumkan Tadika IV menggunakan 3 bahasa, yaitu bahasa Melayu, bahasa Kadazan Dusun dan bahasa Inggris. Sebab saya sudah nampak ramai kanak-kanak yang masuk tahun 1 dia tidak pandai berkomunikasi, dia tidak tahu apa itu Kadazan Dusun pun. Jadi itu atas kesadaran itu saya ambil inisiatif buka kepada awal anak-anak mesti ada ini bahasa Kadazan Dusun. Kita tidak mau hilang itu identiti Kadazan Dusun. Sementara itu, seorang lagi tenaga pengajar yang ditemui, Debbie Lin Gipin, memberitahu pemilihan bahasa Kadazan Dusun dan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar adalah bagi membantu kanak-kanak menguasai bahasa tersebut di peringkat awal usia. Jadi kami bincang sama itu guru besar, mungkin kita patut kasih ajar dorang bahasa Kadazan Dusun, tapi bukan yang dalam subjek lah. Kami ajar macam yang percakapan harian. Contoh lah, kalau macam waktu pagi kami sambutkan, kami cakap dalam bahasa Dusun. Kalau English, itu pun sama juga. Walaupun mendapat sambutan memberangsangkan, Tadika IV belum mampu menampung permintaan ibu bapa kerana ruang yang terhad. Pada mulanya kami buat ni kecil-kecil, kami cuma target budak sampai 15 orang untuk kami 2 orang guru.
tapi memandangkan sambutan yang banyak, lebih daripada 27 orang sudah, kami terpaksa tolak beberapa orang minggu lalu sebab kapasiti dia melebihi kepada dengan budak. Beralih ke berita jenayah. Hashtag Justice for Bella sekali lagi trending di laman Twitter semalam selepas tertuduh Siti Bainun Ahmad Razali masih belum dijatuhkan hukuman atas tindakan mendera seorang kanak-kanak sindrom Down sehingga kini. Menurut pengadu utama Zurianti Sudin yang juga sahabat kepada tertuduh, mangsa iaitu Bella berusia 13 tahun telah didera sehingga menyebabkan kanak-kanak itu mengalami kecederaan fizikal dan emosi. Selain itu, berdasarkan satu kenyataan yang dikongsikan di laman Twitter, saksi seorang remaja yang tinggal dengan tertuduh selama beberapa tahun telah melihat sendiri kejadian yang menimpa Bella. Menurut saksi, tertuduh membogelkan mangsa, mengikat kaki dan tangan lalu menyimba air panas menggunakan cawan terhadap badan mangsa yang masih luka dan bernanah. Mangsa seterusnya dipaksa untuk memakan najisnya sendiri setelah tertuduh mengugut akan meletakkan cili padi ke atas luka badan mangsa. Tertuduh sebelum ini telah didakwa mengikut Seksyen 31(1)(e) Akta Kanak-Kanak 2001 dan boleh dihukum di bawah Seksyen sama yang memperuntukkan denda maksimum RM50.000 atau penjara maksimum 20 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Seterusnya, perkembangan COVID-19 dalam Sabah. Sabah mencatatkan angka jangkitan baru sebanyak 172 kes, yaitu menurun sebanyak 4 kes malam berbanding Rabu. Menurut Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, Kota Kinabalu melaporkan kes tertinggi iaitu 57 kes, diikuti oleh Penampang dan Tuaran 12 kes, manakala Papar 10 kes. Peratusan kes-kes sporadik simptomatik yang berpunca daripada jangkitan sporadik kekal tinggi iaitu 68% daripada keseluruhan kes baharu di Sabah semalam. Bagaimanapun, tiada kluster baharu yang dilaporkan setakat semalam. Sementara itu, sebanyak 164 daripada 172 kes semalam adalah dalam kategori 1 dan 2, 5 kes dalam kategori 3, 2 kes dalam kategori 4 dan 1 kes dalam kategori 5. Sekian sahaja berita hari ini. Saya Ramona Aming. Salam hormat.